Bermulanya kemungkaran berlaku ni tuan-tuan adalah kerana kejahilan. Dan tanpa ada peringatan. Maka bila tidak ada peringatan, kejahilan, maka kemungkaran itu berlaku, kemungkaran itu terjadi. Maka kalau hanya duduk sahaja di rumah ni tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kemungkaran itu akan terus berluasa, akan terus dilakukan. Maka menjadi satu kewajipan. Sedangkan tuntutan itu tuan-tuan, kemungkaran itu berlaku di keadaan tempat-tempat yang pesat. Tempat-tempat yang mana orang kata untuk mendapatkan maklumat tentang kebaikan itu ada, senang, mudah untuk diperolehi. Maksudnya di bandar-bandar. Kan maklumat-maklumat tentang apa yang diperintahkan, maklumat-maklumat perkara kewajipan yang patut diketahui itu mudah untuk diperolehi, itu pun kemungkaran itu berlaku. Ni bagaimanakan pula di tempat-tempat yang jauh daripada orang, tempat yang susah untuk menerima, yang susah diakses, susah untuk dicapai. Hakikat itu berlaku. Hakikat itu berlaku bukan kat mana-mana, dekat negara kita sendiri. Dekat negara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح يا فتح يا فتح أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya, mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat. Dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan dia, menjauhi larangan dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesusahan kita lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada pada masa kini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid. Satu nasihat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita masih lagi membincangkan dalam aqabah penghalang, peringkat yang menghalang seseorang itu daripada ibadat. Kita telah membincangkan tentang penghalang yang pertama, iaitu mengenai dunia, yang menghalang seseorang daripada beribadat. Dan penghalang yang kedua iaitu manusia toleh. Dan penghalang yang ketiga iaitu syaitan. Penghalang keempat iaitu nafsu. Daripada penghalang yang kedua ni tuan-tuan, manusia toleh, ada anjuran daripada ulama yang mana meminta supaya dilakukan uzlah untuk menyelamatkan diri daripada manusia yang toleh ni. Maka perlu dilakukan uzlah, mengasingkan diri. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak juga ulama, ramai juga ulama yang berpandangan bahawasanya uzlah bukan jalannya. Kerana apa? Walaupun kita perlu mengelakkan diri daripada orang-orang yang manusia yang toleh ni, bukan bermakna kita perlu meninggalkan mereka. Elak
daripada terjerumus dalam kehidupan mereka, walau bagaimanapun perlu menarik mereka, membawa mereka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga ulama-ulama yang mengatakan yang bahawasanya kemuliaan yang sebenar seorang itu akan perolehi apabila dia berdepan dengan cabaran, dia berdepan dengan masyarakat, dia bawa masyarakat kembali kepada Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Kalau satu orang itu hanya berdiam di dalam rumah dia, mengasingkan diri dia hanya semata-mata untuk dirinya sahaja, maka dia bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan, dan bagaimana dia dapat mengetahui kemampuan dia dalam dia menempuh bagaimana dia beribadat kalau hanya dia beribadat seorang-seorang. Jadi banyak lagi, ramai lagi pandangan-pandangan ulama yang mengatakan tentang kepentingan untuk bersama dengan masyarakat, dan akhir ulama-ulama membawakan kepentingan kan alim ulama supaya mereka ulama-ulama ni tuan-tuan berdepan dengan masyarakat. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, disebutkan Imam Ghazali sebutkan dalam kitab beliau, kitab Ihya Ulumuddin, beliau berkata, "I'lam anna kulla qa'idin fi baitihi aynama kana falaysa khaliyan fi hadha zamani an munkarin min haythu at-taqa'ud an irsyadin nasi wa ta'limihim wa hamlihim 'ala al-ma'ruf fa aktharun nasi jahiluna bisyar'i fi syurutis salati fil biladi fa kaifa fil qura wal bawadi ومنهم الأعراب والقراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه فرغ من فرد عينه وتفرغ لفرد الكفاية أن يخرج إلى ما يجاوز بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berkata, ketahuilah bahawa tiap-tiap orang yang duduk di rumahnya pada zaman ini, di mana sahaja dia berada, maka dia tidak sunyi, tidak kosong dari kemungkaran yang dikatakan, telah dikatakan, yang telah disebutkan. Di mana sahaja kita berada tuan-tuan, walaupun kita berada di rumah pun tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, di mana pun kita berada, kemungkaran itu tetap ada. Walaupun dalam rumah, dalam bilik, dan lagi lebih lagi dalam zaman kita hari ini. Lebih-lebih lagi pada zaman kita hari ini, di mana pun kita berada ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kemungkaran itu akan ada. Kemungkaran akan ada. Dan dari sudut duduk berdiam dari menunjuk ajar orang ramai tanpa mengajar mereka dan membawa mereka kepada perbuatan baik. Jadi bila satu orang itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia hanya duduk sahaja di rumah, dia tidak dia tidak bangun, dia duduk sahaja daripada mengajak orang ramai ataupun mendorong orang ramai daripada perbuatan baik. Sedangkan kebanyakan manusia itu dia jahil tentang syarak, jahil mengenai syarat-syarat solat. Sedangkan mereka ni tinggal di negeri-negeri yang sudah berkemajuan, maka betapa lagi di kampung-kampung dan di desa-desa. Tentu sekali lebih ramai lagi orang yang jahil. Di antara mereka itu orang-orang Badui, orang-orang Kurdis, orang-orang Turki dan lain lagi jenis orang. Dan maka wajib ada pada setiap masjid dan wajib ada pada setiap tempat dari sebuah negeri seorang alim yang mengajarkan orang ramai agama mereka
Begitu juga pada tiap-tiap kampung, dan wajiblah atas tiap-tiap orang alim yang telah menyelesaikan fardu ainnya dan telah selesai pula bagi kewajipan fardu kifayahnya, bahawa dia keluar ke tempat yang berjiran dengan negerinya yang terdiri daripada orang hitam, orang yang berkulit hitam, orang Arab, orang Kurdis dan lain-lain, dan dia mengajarkan mereka agama dan fardu-fardu syarak agama mereka. Apa yang nak dikatakan oleh Imam Ghazali? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya kemungkaran itu sentiasa berlaku. Sentiasa ada, akan ada. Kalau satu orang tu hanya duduk di dalam rumah sahaja, dia tidak menunjukkan, tidak mengajarkan masyarakat kepada awam, satu orang ulama, atau dia tidak mengajarkan awam ini kepada mengeluarkan masyarakat ini daripada kejahilan, maka kemungkaran itu akan terus berlaku. Bermulanya kemungkaran berlaku ni tuan-tuan adalah kerana kejahilan. Dan tanpa ada peringatan. Maka bila tidak ada peringatan kejahilan, maka kemungkaran itu berlaku, kemungkaran itu terjadi. Maka kalau hanya duduk sahaja di rumah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kemungkaran itu akan terus berluasa, akan terus dilakukan. Maka menjadi satu kewajipan. Sedangkan tuntutan itu tuan-tuan, kemungkaran itu berlaku di keadaan tempat-tempat yang pesat. Tempat-tempat yang mana orang kata untuk mendapatkan maklumat tentang kebaikan itu ada, senang, mudah untuk diperolehi. Maksudnya di bandar-bandar, kan, maklumat-maklumat tentang apa yang diperintahkan, maklumat-maklumat perkara kewajipan yang patut diketahui itu mudah untuk diperolehi. Itu pun kemungkaran itu berlaku. Ni bagaimanakan pula di tempat-tempat yang jauh daripada orang, tempat yang susah untuk menerima, yang susah diakses, susah untuk dicapai. Hakikat itu berlaku. Hakikat itu berlaku bukan kat mana-mana, dekat negara kita sendiri. Dekat negara kita sendiri. Kan? Kita hari ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kan, mungkin kita tak rasa sangat. Kita duduk di bandar, kita duduk di Semenanjung. Kan, Malaysia ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita duduk di kawasan yang mana hari ini majlis agama banyak, masya-Allah. Kita rasa ini tak nampak pun, orang jauh. Okey je, banyaknya majlis agama, kita kata. Banyaknya program-program agama, macam-macam, ada ustaz-ustaz yang mengajar. Kita rasa sebegitu, kan, dah memadai. Kita rasa. Tapi hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pendalaman, kadang-kadang bukan pendalaman pun, tempat yang agak jauh daripada masyarakat Islam, tempat yang mana nak kata macam mana, dia jauh daripada masyarakat umum. Kadang dia Sabah Sarawak je, pergi Sabah Sarawak. Saya baru balik Sarawak, pergi Sarawak bagi masa pergi di sana. Ada satu tempat tuan-tuan, saya lalu satu tempat ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu kawasan, satu tempat, satu kawasan, satu jalan. Kan, dalam jalan yang sama, dalam kawasan yang sama tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, berderet 5 buah gereja. 5 buah gereja besar-besar. Bukan kecil-kecil, gereja besar. 5 buah gereja. 5 ke 4 gereja. Kenapa? Kerana mereka, gereja-gereja ni tuan-tuan, orang Kristian ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah SWT pun ada mazhab yang berlainan, fahaman yang berlainan. Kata Kristian tapi fahaman dia berlainan. Ada tempat maka mereka buat
Setiap satu gereja mewakili satu pandangan fahaman mereka. Satu tempat di Sarawak. Di Sarawak ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bukan Sarawak, Sabah pun saya pernah pergi. Ramai anak-anak muda yang mana mereka keliru, tak tahu agama mereka ni apa. Tak tahu agama mereka ni, dia ni Islam ke, Kristian ke apa. Ramai anak-anak muda. Kahwin campur berlaku. Kan ada orang kahwin ni sebab kat Sarawak ni orang Iban. Kan bangsa Iban, bangsa-bangsa dia kan tuan. Kan kadang-kadang di antara mereka ni tak macam kita orang Melayu ni, kebiasaan orang Melayu semua Islam. Tapi mereka sebab bangsa mereka, tapi di antara bangsa mereka ada di kalangan mereka ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, orang Islam, ada Kristian, ada tak agama. Jadi berlaku perkahwinan campur. Dan mereka tak tahu. Dan ada tempat tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia mengaku Islam, tempat dia semua orang kafir, semua orang Kristian. Semua orang Kristian. Semua orang Kristian. Tapi dia kata dia Islam. Tapi bila minta supaya solat tak tahu. Ini berlaku dekat dalam negara kita. Jadi tuan-tuan puan muslimin yang dirahmati Allah, ni keadaan agama, bukan nak kata jauh, ni dalam Malaysia sendiri. Belum lagi kita lihat luar Malaysia, banyak lagi negara-negara orang tak tahu macam mana pengamalan agama, bagaimana agama itu diamalkan, bagaimana agama itu perlu dijalankan. Dan kita rasa tempat kita ni Masya Allah dah selamat dah. Tapi hakikatnya tuan-tuan, hari ini banyak masyarakat, banyak orang walaupun dia mengaku sebagai Islam sekalipun tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, rupa-rupanya dia tak tahu pun syariat tu macam mana. Kekeliruan tu banyak berlaku. Maka asasnya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, tanggungjawabnya kepada ulama. Asasnya kita kata ini tanggungjawab ulama lah yang nak kena sampaikan, kita kata gitu. Bahkan itu juga pandangannya. Betul? Tak dinafikan. Ulama perlu bangkit. Namun tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama pada zaman kita hari ini tuan-tuan makin dipandang sepi. Ada yang mana kita kata Masya Allah ramai pengikut dia, ramailah Masya Allah. Tapi hari ini kita membeza-bezakan. Sedangkan sekarang tuan-tuan, keadaan hari ini tuan-tuan, tuntutan untuk penyebaran agama tu tuan-tuan, untuk mewujudkan, menguatkan agama tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sangat-sangat dituntut. Kalau tidak, agama ni akan hilang, akan hancur. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, kita sedih lihat apa yang berlaku kepada orang Islam. Itu satu sepatutnya betul kita rasa sedih betul. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita rasa sedih juga apa yang berlaku pada Islam. Berlaku pada orang Islam itu patut satu kesedihan. Dalam masa yang sama sepatutnya tuan-tuan kita kena rasa sedih juga apa yang berlaku pada Islam itu sendiri. Kalau Islam itu tidak dipelihara tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan hancur. Tak kiralah pada tempat itu negara Islam sekalipun, kalau Islam itu tidak dipelihara. Dan ini sedang berlaku. Ini sedang berlaku. Maka kita kata itu tanggungjawab ulama. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah daya ulama? Kan? Kalau tidak dibantu. Kalau tidak dibantu. Kan kadang-kadang kita minta ulama, bila ustaz-ustaz ni dia sengah kebiasaan keramai je lah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila ustaz-ustaz ni mengajar, bila ustaz ni sampaikan pengajian,
Kadang-kadang ada suara-suara sumbang, suara-suara yang tidak enak ni tuan-tuan, pemirsa dirahmati Allah Taala. Dia katakan, ustaz-ustaz, ulama-ulama ni kan buatlah dengan ikhlas. Ustaz kan ikhlaslah semua. Dia kata. Sedangkan ustaz ni pun manusia biasa juga. Ada keperluan juga. Ya, kewajipan ini ulama-ulama kena bangkit, tak dinafikan. Tapi kebangkitan ulama, tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh nak menyeluruh, akan bangkit, tak dinafikan. Tapi dia tidak boleh menyeluruh kalau tidak dibantu. Kalau tidak dibantu. Sebab tu tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Taala, kita hari ini berada di bandar-bandar mungkin kita tak rasa kan tuntutan itu. Tapi saya dapat pengkabaran daripada teman-teman, kawan-kawan, dan kalau kita masuk pendalaman yang bahagian masjid surau, ada setengah masjid surau tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat dihidupkan, tak dapat dijalankan. Tak hidup solat dia, jemaah. Antara alasannya tuan-tuan kerana apa? Kerana tak ada imam. Tak ada imam dia. Kan nak kata ustaz yang mengajar tu pun, imam kadang-kadang dia bukan ustaz, dia bolehlah nak baca. Dia bolehlah nak baca Al-Quran, boleh nak mengimami orang. Kadang-kadang dia bukan ustaz pun. Imam pun tak ada. Ni sekitar Semenanjung. Lagi-lagi kalau dekat Sarawak sana. Kat Sarawak apa lagi? Masjid. Ada masjid-masjid yang saya pergi, tuan-tuan muslim yang dirahmati Allah. Orang tak nak sembahyang kat situ. Tempat masjid dah jauh-jauh dah. Masjid Sukong dah jauh-jauh. Tapi orang tak nak solat. Sebab apa? Takut kalau pergi solat kat situ, imam tak ada, nanti kena naik jadi imam. Alasan. Jadi bagaimana agama nak dijalankan kalau masjid tak hidup? Masjid tu hati kampung. Masjid tu hati kepada satu penempatan. Masjid surau. Dan bila hati tu tak ada hidup, tuan-tuan, bagaimana orang nak memperolehi agama? Ni keadaan kita hari ini, zaman kita. Ini baru kat Malaysia, tuan-tuan. Belum lagi kita lihat di luar negara bagaimana keadaan. Maka tuntutan ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ulama dituntut untuk bergerak. Kita kata ni kerja ulama. Tak dinafikan, betul. Dan kalau kita biarkan orang jahil yang menyebarkan agama, takut kesesatan yang berlaku. Betul, tak dinafikan. Maka ulama yang bertanggungjawab untuk menyebarkannya, ulama yang bertanggungjawab untuk menyampaikannya. Benar. Namun tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Taala, apakah daya ulama kalau tidak dibantu? Maka tuan-tuan secara tidak langsung tanggungjawab ini, tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Taala, tertanggung juga kepada semua golongan. Kan? Semua kena bantu. Tanggungjawab sama-sama. Untuk menyampaikan, menjelaskan kepada masyarakat awam tentang apa syariat, apakah perintah Allah, itu tanggungjawab ulama, betul. Tapi untuk menggerakkan ulama ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, awam yang Allah Taala berikan kesedaran ini juga perlu untuk sama-sama membantu, berikan bantuan. Itu dalam istilah dia, wa ta'awanu bil khair. Ta'awun, bantu. Bantu, saling bantu membantu. Tapi sedih ni tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan bila keadaan yang sebegini, ada orang kata ni memperkudakan agama dan sebagainya. Itu salah. Sepatutnya tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Taala, kita kena galakkan ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita untuk lebih mempromosikan, memperluaskan ilmu ini, menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat kita. Bantu. Kena bantu. Kata ulama yang lain juga. Kata kenyataan satu ulama, dia tafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fawajibun 'alal ummati ay yuballighu ma anzala 'alaihim wa yunziru kama unzira. Qala Allah Ta'ala falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah
yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun wal jinnu lamma sami'ul qur'ana wallau ila qaumihim mundirin. Maka wajib atas umat Islam seluruhnya menyampaikan kepada orang lain apa yang telah diturunkan kepadanya dan memberi peringatan sebagaimana dia telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Firman Allah Taala yang bermaksud, maka oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada tiap-tiap puak antara mereka sebagai berperang, berjihad, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari, memahami tentang agama dan supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaum mereka yang keluar berperang apabila mereka telah kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berwaspada dari melakukan larangan-larangan Allah. Jin, tak kala mereka selesai mendengar Al-Quran, maka mereka akan kembali kepada kaum mereka memberi peringatan. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, sama juga macam kita. Hari ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ni peluang dan ruang untuk kita mendengar peringatan-peringatan, tazkirah ulama-ulama. Sebenarnya tuan-tuan pemain dirahmati Allah Taala, betul tak dinafikan ia sebagai satu usaha untuk memperbaiki diri kita sendiri, benar. Tapi tidak memadai dengan hanya kita memikirkan diri kita, tuan-tuan pemain dirahmati Allah, tanpa kita memikirkan juga orang lain. Maka tuan-tuan pemain dirahmati Allah, satu sudut ni tuan-tuan, di kawasan kita, di penempatan kita tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena bawa lagi masyarakat untuk sama-sama memperbaiki diri. Satu sudut. Dari sudut yang lain juga tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang bergerak di luar. Bergerak untuk menyampaikan agama di kawasan-kawasan yang mana dia bukan penempatan yang biasa, penempatan yang umum, yang di luar-luar. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab ni besar. Bukan tanggungjawab yang kecil, bukan tanggungjawab hanya satu orang, dua orang, tidak. Tapi ditanggungjawab satu kumpulan yang besar. Sebahagian yang besar, bukan sebahagian yang kecil, tapi sebahagian yang besar. Ada golongan yang mana dia bertanggungjawab di satu kawasan, ada golongan yang bertanggungjawab di kawasan yang lain. Barulah agama Islam ni tuan-tuan pemain dirahmati Allah Taala terpelihara. Kita jangan jadi sebagai satu masyarakat yang mana hanya nafsi-nafsi, kita-kita sahaja. Dan macam saya dah kata sebelum ni tuan-tuan, dan apa yang kita dah maklumkan sebelum ni tuan-tuan pemain dirahmati Allah SWT, dunia kita hari ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala bergantung juga dengan amalan orang Islam. Bergantung juga dengan amalan makruf. Kan? Kenapa kita kata orang Islam? Kerana orang Islam lah yang akan melakukan makruf. Kebiasaannya. Kalau ma'ruf itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala mula ditinggalkan, mula tidak diendahkan, banyak berlakunya kemungkaran, mungkar banyak berlaku. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, dunia ni takkan kekal lama. Dunia ni akan hancur. Dunia ni akan binasa. Islam, dunia ni tuan-tuan ada ni kerana ada Islam. Kerana ada Islam. Tapi kalau Islam tak ada tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, hancurlah dunia ni. Kalau kita rasa kita masih lagi berhajat kepada dunia ni tuan-tuan, kita masih nak duduk di dunia ni tuan-tuan, masih kita rasa dunia kita perlu duduk di dunia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, maka kita tidak boleh rasa dengan diri-diri kita sahaja, memadai dengan kita sahaja, maka kita boleh nak selamat. Tak? Akan berlaku kebinasaan kalau kemungkaran itu berlaku dengan terang-terangan, dengan berleluasa. Sebab tu tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan ini perlu disampaikan. Perlu diperingatkan. Perlu disampaikan kepada setiap masyarakat-masyarakat supaya mereka jauh daripada melakukan kemungkaran-kemungkaran, jauh daripada kejahilan. Kita kadang-kadang bila kita duduk, kebiasaan kita ni tuan-tuan,
Bila kita duduk hanya di penempatan kita saja, kita tak nampak. Tapi bila kita keluar, baru kita akan nampak. Betapa hari ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, masyarakat kita, orang awam kita ni tuan-tuan, kebanyakannya hari ini sangat-sangat memerlukan petunjuk. Bahkan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah adalah hakikatnya tuan-tuan, orang ni mencari-cari tapi dia tak jumpa. Bila tidak ada yang menyampaikannya. Moga Allah Taala berikan kita kekuatan untuk mendekatkan diri. Andainya para ulama memencilkan diri, maka kepada siapakah pula yang boleh diharapkan untuk melaksanakan kewajipan dakwah Islamiah kepada umat? Walaupun dakwah Islamiah adalah tanggungjawab semua pihak yang beragama Islam, sama ada rakyat atau pemerintah, perseorangan atau pertubuhan, ulama atau orang awam menurut kemampuan masing-masing. Tetapi sudah tentulah dalam perkara ini ulama adalah merupakan tenaga penggerak utama dan pemain peranan penting menyedarkan dan merangsangkan umat bangun melaksanakan tugas mulia ini. Tugas yang dapat menaikkan martabat umat Islam ke mercu ketinggian dan kecemerlangan adalah terletak kepada semua orang Islam, terutamanya para ulama dan para pemerintah, dengan melaksanakan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita hanya memencilkan diri sahaja, dan lebih-lebih lagi kalau ulama ni dibiarkan mereka ni berdiam diri, maka kemungkaran itu akan berluasa. Kejahilan berlaku. Bila kejahilan berlaku, kemungkaran itu berlaku. Kan? Orang jahil, sebab apa kemungkaran berlaku? Sebab jahil. Jahil kerana apa? Kerana tidak ada penyampaian ilmu disampaikan. Maka tanggungjawab ulama ini sangat-sangat besar. Dan ulama ni tuan-tuan, pergerakan mereka akan terbatas kalau tidak dibantu. Pergerakan ulama akan terbatas kalau tidak dibantu. Oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan, peranan penting, ulama ni menjadi peranan penting, namun ia sangat-sangat perlu untuk dibantu bersama dengan masyarakat awam yang berada di sekeliling, yang mana Allah Taala berikan kefahaman yang sama. Seperti mana kita kata tadi tuan-tuan, mungkin kita kata kita tak cukup ilmu untuk menyampaikan dakwah. Kita nak sampaikan, nak beri peringatan kepada orang ramai, mungkin kita tak cukup ilmu. Tapi tuan-tuan, dia bukan menjadi sebab untuk kita tidak boleh bangkit bersama dengan ulama. Bantu ulama untuk bersama-sama menyampaikan ilmu. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, kan, kita harapkan, kan, memang dalam kerajaan negeri kita, kerajaan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, ada inisiatif bantuan-bantuan kepada guru-guru takmir, contohnya guru-guru guru-guru fardu ain, imam dan sebagainya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala. Namun tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala, masih tidak memadai. Itu pun kerajaan dah cuba bantu. Kerajaan dah cuba bantu, bukan tidak dibantu. Tapi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, tetap tidak memadai. Kerana apa? Tuntutan hari ini sangat besar. Sangat besar. Maka tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala, kepada masyarakat awam juga kena sama-sama bangkit. Kita tidak boleh harap hanya kepada kerajaan sahaja, umara. Kita tidak boleh harap kepada ulama sahaja. Bahkan kalau kita nak lihat agama ini terpelihara, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang Allah Taala berikan kesedaran kena sama-sama bangkit, bantu bersama-sama. Kan, bantu macam mana? Tengok, sama ada dari sudut tenaga kita ataupun dari sudut kewangan kita. Apa yang Allah Taala beri, apa yang Allah Taala berikan kepada kita, kita bantu sama-sama. Moga-moga dengan bantuan kita ni tuan-tuan, Allah Taala jadikan kita ni bahagian saham dalam kita menegakkan agama, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Fathul Ghaib, menyatakan bahawa orang yang berjaya ialah siapa yang telah dipilih oleh Allah Taala untuk menjalankan tugas mulia ini. Ujarnya, wa ja'alahu
jahbadan wa da'iyan lil ibad wa nadhiran lahum wa hujjatan fihim wa hadiyan mahdiyan thumma qala fa hadhihi fil ghayatil quswa fi bani adam da manzilata tafuku manzilatahu illa an-nubuwah. Allah menjadikannya seorang cendekiawan pendakwah kepada hamba Allah, pemberi peringatan kepada mereka, pembela di kalangan mereka, dan menunjukkan lagi yang mendapat petunjuk. Kemudian ujarnya lagi, maka inilah matlamat tujuan terakhir pada anak-anak Adam. Tiada satu pangkat kemuliaan yang dapat mengatasi pangkatnya, melainkan pangkat kenabian sahaja. Orang yang bangkit dalam usaha nubuah ni, orang yang bangkit dalam menyampaikan agama ni tuan-tuan, pangkat dia adalah selepas Nabi-Nabi. Kita mungkin tak mampu nak menyampaikan kerana ilmu yang kurang pada kita. Tapi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, seperti mana kita kata tadi, kita mampu untuk membantu. Ulama dia tak mampu untuk bergerak lebih, terbatas kan dengan keadaan yang ada hari ini. Tapi masyarakat awam tuan-tuan, dia ada boleh membantu untuk ulama ni bergerak. Bila ada keadaan yang sebegini tuan-tuan, bantu membantu. Kan ulama bergerak untuk mendakwah, mengajarkan ilmu. Masyarakat awam membantu untuk pergerakan ulama itu, maka secara tak langsung tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agama itu akan terpelihara. Kan? Kalau keadaan ini kita biarkan, tak apalah mereka sahaja, kita gini, kita gitu, maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, agama ini tak akan terpelihara dengan keadaan sebegitu. Kan mungkinlah adalah orang yang beramalkan agama, tapi mungkin sebilangan kecil sahaja. Kebanyakannya tuan-tuan makin jauh. Moga Allah Taala pelihara. Sebab tu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tugas besar kepada ulama untuk menyampaikan ilmu kepada setiap masyarakat, setiap pelosok, setiap sudut orang ramai. Sama ada di kawasan bandar ataupun di kampung ataupun di yang jauh daripada masyarakat, jauh daripada orang yang jauh daripada agama. Ini tanggungjawab ulama. Tapi menjadi tanggungjawab juga masyarakat awam tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Taala, sama-sama membantu pergerakan ulama. Dengan keadaan itu pun sebenarnya tuan-tuan, dalam hadis pun ada bagi tahu, man jahaza qaziyan faqad ghaza, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membantu orang yang mana dia berperang, ataupun orang yang membantu orang yang mana menyampaikan ilmu, maka dia pun termasuk juga di kalangan orang yang menyampaikan ilmu itu. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita tak mampu untuk jadi macam ulama, dan kekangan kita, kelemahan kita mungkin. Walau bagaimana tuan-tuan, kita mampu untuk berikan sumbangan tenaga, kita mampu untuk berikan sumbangan kewangan, kita mampu untuk berikan sumbangan apa bentuk sumbangan pun kepada ulama untuk bergerak. Moga-moga dengan pergerakan ulama ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membantu masyarakat-masyarakat yang jauh daripada agama ini untuk kembali kepada agama, kembali kepada perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, moga Allah Taala berikan kita kekuatan untuk terus taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan agama, menguatkan agama dalam diri kita, dalam diri masyarakat. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.